Janganlah kita asyik membuang sampah dan mencemarkan sungai. Kelak sungai enggan berkawan dengan kita. Salam sejahtera dan salam anak kandung Suluh Budiman. Saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fawis bin Bakri selaku pensyarah pergi khusus CPB 2021 Debat Bahasa Melayu serta rakan seperjuangan sekalian. Saya Vivian Umang Anak Manggat pada hari ini akan membawakan isu pencemaran Tasik Chini Pahang. Hadirin sekalian, sumber air adalah sumber utama yang menyokong kelangsungan sistem hayat manusia dan sistem biosfera. Sumber air bersih ini berpunca daripada badan-badan air iaitu sungai dan tasik penting untuk kegunaan harian seperti tujuan pembersihan khasnya, pertanian dan minuman. Jika kita kehilangan sumber air bersih di dunia ini, maka keseluruhan hidupan akan mati. Kini, punca air bersih di sungai dan tasik semakin berkurangan akibat pencemaran air. Misalnya kita lihat adalah Tasik Semula Jadi, Tasik Chini Pahang. Tasik Chini Pahang ini secara khususnya adalah perlu dipelihara kerana tasik ini memberikan sumbangan yang tinggi terhadap kelangsungan biodiversiti, sumber daya air dan kecirian lokal komuniti asli. Justru kemampanan ekosistem dan subsistem ini perlu dipelihara sebagaimana yang termaktub dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Tasik Chini disedarakan sebagai tapak Reserve Biosfera pada tahun 2009 di bawah Program Manusia dan Biosfera MAB melalui Inisiatif Penubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Lembangan Tasik Chini menerima bekalan air daripada 4 batang sungai iaitu Sungai Datang, Sungai Gumung, Sungai Gerupok dan Sungai Melai. Dan aliran Sungai Chini ini adalah sepanjang 4.0 km turut bersambung dengan Tasik Chini dan juga Sungai Pahang. Malahan, Tasik Chini ini dikelilingi oleh paya air tawar dan hutan paya seluas 400 hektar. Keunikan tasik alam semula jadi seperti Tasik Chini ini terletak pada ekosistemnya yang terdiri daripada hutan paya air tawar serta bukit, malahan kewujudan hutan tebing sungai atau hutan leva di pertengahan dan hilir Sungai Chini ini juga dibarisi dengan pelbagai jenis pokok tinggi dan matang seperti pokok ara, cempedak air, mempari sungai dan pelbagai spesies lain yang perlu dikekalkan. Hanya tinggal kenangan. Kini Tasik Chini mengalami degradasi akibat perlumbungan dan pembelakan. Tasik Chini yang dulunya berseri dengan bunga teratai sebagai ikon Tasik Chini yang berkembang mekar dari bulan Jun hingga Januari setiap tahun kini diambang kemusnahan. Pelbagai usaha pemeliharaan dan peningkatan kualiti air dijalankan untuk mengembalikan keindahan bunga-bunga teratai di Tasik Chini ini. Namun, begitu usaha ini adalah menemui jalan buntu apabila hanya satu pihak sahaja yang memberikan kerjasama. Di sini, sepanjang melakukan kajian berkenaan dengan isu semasa ini, saya telah mengenal pasti beberapa punca ataupun faktor yang telah membawa kepada pencemaran Tasik Chini di Pahang. Sepanjang meneliti dan menganalisis berkenaan dengan isu pencemaran Tasik Chini Pahang, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada pencemaran di kawasan tersebut. Antaranya adalah pembinaan empangan, projek pembangunan, aktiviti pembalakan, aktiviti perlombongan, hakisan tanah dan pertanian komersial.
Faktor yang paling ketara memberikan impak kepada kualiti air tasik adalah pembinaan empangan yang dibina di kuala Sungai Chini. Pembinaan empangan ini mengakibatkan pergerakan aliran menjadi terjejas dan perlahan, lalu menyebabkan pembiakan bakteria di dalam tasik berkenaan. Bukan itu sahaja, pembinaan empangan air akan menyebabkan sampah sara memasuki kawasan tasik berkenaan sewaktu berlakunya hujan dan juga banjir. Kenaan ini secara tidak langsung akan menyebabkan berlaku pembiakan sejenis tumbuhan lain, iaitu pembiakan rumpai ekor kucing, dan menjejaskan tumbuhan-tumbuhan lain yang terdapat di dalam tasik berkenaan, iaitu teratai yang menjadi ikon kepada tasik Chini di Pahang. Hadirin yang saya hormati sekalian, bukan itu sahaja, pencemaran air yang berlaku di kawasan Tasik Chini ini turut berpunca daripada kegiatan ataupun aktiviti pembalakan di kawasan berkenaan. Aktiviti pembalakan ini bukan sahaja mendatangkan kesan kepada pencemaran air, malahan kesan pembalakan yang pesat di sekitar Tasik Chini ini telah menyebabkan penduduk setempat, khususnya komuniti orang asli, kehilangan sumber hutan di mana sumber ini telah digunakan oleh mereka sebagai tujuan perubatan. Dan bukan itu sahaja, pembalakan ini turut memberikan impak kepada alam sekitar dari segi kegondolan bukit itu sendiri yang menyebabkan bahagian tebing mudah terhakis, lalu menyebabkan larian air berlumpur memasuki badan-badan air. Hadirin sekalian, seterusnya, aktiviti perlombongan juga dapat kita lihat merupakan antara faktor dominan yang menyebabkan pencemaran Tasik Chini Pahang. Aktiviti perlombongan ini telah memberikan kesan yang sangat ketara kepada badan air kerana kegiatan ini dilaksanakan tanpa mengikut piawai perundangan yang sebenar dengan melihat aspek jarak sesuatu projek. Bahkan keadaan ini akan menjadi lebih parah apabila tiada sebarang tindakan susulan yang dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Dan perkara ini turut disokong oleh kajian lepas, iaitu seperti kajian Cahyo pada 2011, di mana kajian itu adalah pengetahuan ekologi tradisional masyarakat orang asli Jakun. Beliau mengatakan bahawa penurunan kualiti air di Tasik Chini ini adalah berpunca daripada perlombongan biji besi secara sah maupun tidak sah. Perlombongan secara sah ini dilakukan di luar kawasan Tasik Chini berkenaan dan lokasinya kita kira agak jauh dari Tasik itu. Akan tetapi, perlombongan biji besi secara haram terletak di hutan ataupun di sekitar kawasan Tasik Chini. Perlombongan biji besi yang tidak sah dan dilaksanakan bersebelahan dengan kawasan Tasik menyebabkan air Tasik tercemar dengan mengandungi biji besi logam. Akhir sekali, pertanian komersial merupakan antara faktor penyumbang kepada pencemaran air di sekitar kawasan Tasik Chini Pahang. Terdapat juga di sekitar kawasan Tasik Chini pertanian komersial seperti ladang kelapa sawit dan getah, anjuran Felda, Risda dan Muib. Dan pada permulaannya, aktiviti pertanian ini dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, aktiviti pertanian ini telah berleluasa dilakukan di kawasan berhampiran dengan Tasik berkenaan. Dan kesannya apabila berlaku musim hujan yang lebat, larian air berlumpur yang membawa kandungan racun dan baja tanaman telah diresap oleh tanah dan dialirkan ke badan-badan Tasik, iaitu Tasik Chini itu sendirilah. Dan keadaan ini secara tidak langsung akan menyebabkan berlaku pertumbuhan alga, iaitu sejenis tumbuhan yang boleh menjejaskan hidupan akuatik khususnya di Tasik Chini Pahang. Hadirin sekalian, saya percaya setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Oleh hal yang demikian, bagi mengatasi masalah pencemaran Tasik Chini di Pahang, Institusi Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP) telah berganding bahu untuk membangunkan kawasan ini. Justru, terdapat beberapa kaedah yang telah dijalankan untuk memulih dan mengekalkan keindahan Tasik Chini, iaitu pertama, seperti mengadakan program perhutanan sosial dan menyediakan prosedur operasi standard SOP.
hobi berkaitan dengan aktiviti perlombongan dan pemulihan kesan pelombong. Seterusnya, penanaman semula pokok-pokok hutan dan penghijauan tebing-tebing kawasan perlombongan adalah turut dijalankan untuk memastikan kegiatan ini dilaksanakan dengan lebih terkawal dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan di kawasan aktiviti perlombongan. Seterusnya, setiap pelaksanaan ataupun perancangan seperti pembinaan empangan, aktiviti perlombongan, aktiviti pembalakan haruslah dilaksanakan terlebih dahulu iaitu dikaji di peringkat penilaian impak alam sekitar EIA agar setiap perancangan yang dijalankan ini dapat mengelakkan berlakunya kesan negatif yang ketara terhadap alam sekitar. Kemudian, tidak tinggal juga penglibatan pihak awam dan swasta turut penting dalam menangani isu pencemaran Tasik Chini Pahang. Jabatan Perairan dan Saliran JPS merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam memulihkan sistem-sistem saliran di Tasik Chini. Bahkan agensi-agensi ini kita lihat pernah menjalankan kegiatan pemulihan alam sekitar seperti membersihkan badan air yang tercemar dengan sisa pembalakan. Selain itu, pihak swasta juga turut berperanan penting dalam pemulihan Tasik Chini dengan mengadakan program tanaman tutup bumi dengan kerjasama pihak FRIM. Dan bukan itu sahaja, kebanyakan program yang dilaksanakan ini haruslah melibatkan penyertaan daripada penduduk setempat kerana penduduk setempat ini perlu peka dan faham serta tahu akan pentingnya penjagaan alam sekitar. Selain mereka juga dapat sama-sama belajar cara untuk mengatasi masalah ini di masa hadapan kelak. Kesimpulannya, isu pencemaran Tasik Chini Pahang ini telah mendedahkan kepada kita impak daripada aktiviti sekeliling yang telah memusnahkan habitat flora dan fauna serta degradasi kualiti hidup penduduk setempat, khususnya komuniti orang asli. Justru, pihak berwajib perlu melakukan pemantauan, penguatkuasaan dan mengenakan tindakan undang-undang kepada mereka yang menjalankan aktiviti menjejaskan kualiti air. Misalnya, pemantauan yang berterusan terhadap aktiviti di kawasan badan air mampu mencegah pemaju dan pengusaha tanah daripada terus melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bukan itu sahaja, golongan masyarakat seperti kita haruslah turut memberikan kerjasama yang padu kepada badan-badan kerajaan dan juga NGO dalam usaha untuk sama-sama memulihkan dan memelihara alam sekitar untuk kepentingan bersama. Sekian, itu saja daripada saya mengulas mengenai isu pencemaran Tasik Chini Pahang. Sekian, terima kasih.